Okay, untuk video kali ini kita akan tengok chapter 4, heat ataupun haba dalam subtopik 4.1, calibrating a thermometer ataupun menentu ukur termometer. Okay, katalah kalau anda diberi cabaran untuk menentukan berapa temperature of the tea inside of the cup. Okay, temperature of the tea. Okay, so kalau temperature, of course kita akan guna thermometer. Tapi, what if the thermometer that we've been given rosak sikit? Okay, apa maksud rosak? Maksudnya calibration ataupun the scale reading on the thermometer is faded, dah pudar. Okay, so kita tak boleh nak baca dan kita tak tahu berapa degree Celsius T ni kalau kita letak dalam tu pun. Okay, so dalam lesson ni kita nak tengok macam mana kita nak menentukan temperature of the tea kalau kita diberi thermometer yang belum di-calibrate. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan calibrating the thermometer. Kita yang calibrate sendiri the scale of the reading. Okay, alright. So untuk menentukan the temperature of the tea, kita mesti menggunakan pengetahuan asas yang kita dah tahu tentang water. Okay, water sebab apa? Sebab tea is a kind of liquid, okay, ataupun water. So kita tahu, kita dah belajar sebelum ni, the freezing point of water is 0 degree Celsius dan the boiling point of water is 100 degree Celsius. Very easy. Okay, kita dah belajar dari kecil lagi benda ni. Okay, dengan menggunakan pengetahuan ini, kita boleh dapat tahu berapa temperature of the tea inside of the cup. Okay, dengan menggunakan thermometer ni. Alright, ada 4 step yang kita kena guna. Okay, 4 step. Step yang pertama, okay, step yang pertama adalah kita ambil satu mangkuk ataupun satu bekas dan di dalamnya kita letak, okay, ais, ketulan ais. Okay, bila kita letak ketulan ais dan kita letakkan sedikit distilled water dalam dia. Okay, distilled water ni maksudnya air yang dah dipurify. Kenapa kita guna distilled water? Kenapa tak boleh guna air biasa, air pipe ataupun air-air lain? Kerana dalam distilled water, freezing point dia 0 degree Celsius dan boiling point dia 100 degree Celsius. Kalau bukan distilled water, maksudnya air-air lain yang mempunyai impurity ataupun mempunyai benda-benda bendasing di dalamnya, freezing point dia akan kurang daripada 0 degree Celsius dan boiling point dia akan lebih daripada 100 degree Celsius. So sebab tu kita mesti guna distilled water supaya kita dapat tepat nilai ni. Okey, so tadi kita dah letak ais dan kita dah letak sedikit distilled water. Next, apa yang kita kena buat adalah, okay, next kita letakkan thermometer tadi yang tak di-calibrate tadi, okay, ke dalam bekas yang mempunyai distilled water dan ais tadi. Okay, so kita akan dapati bahawa, okay, kalau kita lukis balik thermometer ni, okay, kita akan dapati bahawa setelah beberapa ketika, setelah thermal equilibrium ataupun keseimbangan terma berlaku di antara ais dan thermometer ni, okay, dia punya paras liquid column dalam thermometer tu akan drop, okay, sampai satu tahap. Okay, so kita tahu, oh, tahap itu adalah 0 degree Celsius. Okay, this is 0 degree Celsius. Okay, berdasarkan pengetahuan yang kita tahu, freezing point 0 degree Celsius. So, kita pun ambil satu marker pen, kita label dekat situ 0 degree Celsius. Lepas tu, step yang kedua. Okay, kita dah buat freezing point. Next, kita buat pula boiling point. So, kita ambil satu bekas air. Kita letak juga distilled water, mesti distilled water supaya dia tepat 100 degree Celsius. Right, lepas tu kita boilkan air ni. Okay, bila kita boilkan air ni, lepas tu kita masukkan thermometer tadi. Okay, kita masukkan thermometer. Setelah thermal equilibrium is achieved, okay, kita akan dapati bahawa thermometer ni, okay, tadi dia dah 0 degree kat sini. Kita akan dapati bahawa dia punya paras liquid column dalam dia akan meningkat. Betul? Okay, dia akan meningkat. Bila sampai satu point yang dia stop tu, okay, kita boleh label dekat sini 100 degree Celsius.
So sekarang kita dah tentukan dua reading scale dekat sini, 0 dan 100. Okay, lepas kita dah tanda 100 degree Celsius, kita ambil pembaris. Okay, kita ambil pembaris dan kita ukur berapa ketinggian daripada 0 degree ke 100 degree Celsius ni. Okay, kita ukur dan kita labelkan, kita ukur dan kita catatkan. Okay, L ataupun length at 100 degree Celsius is equal to how many cm? Okay, so let's say it's 12 cm. Okay, so kita catat somewhere. Okay, length 100 is 12 cm. Alright, next step. Okay, kita ambil T ni tadi. Okay, kita ambil T ni. Okay, ingat, kita nak cari temperature of the T. So, kita mesti masukkan termometer ke dalam T ni tadi. Okay, setelah thermal equilibrium is achieved. Okay, lepas kita dah masukkan termometer dalam T ni tadi, kita akan dapati bahawa dia akan naik, liquid column dia dalam termometer ni akan naik ke 1 point. Okay, ke 1 point. Ini adalah temperature yang kita nak tahu. Berapa degree Celsius kat sini? Ini yang kita nak tahu. Okay, so apa yang kita buat next? Kita ambil pembaris, kita kira the length between 0 degree and the temperature of the T that at that point. Okay, so kita labelkan L theta. Okay, L theta adalah, theta ni merujuk kepada temperature of the T. Alright, theta adalah temperature of the T. So L theta is the length of the temperature of the T. So this is what we want to know. Okay. Okay, so L theta, let's say L theta is 4 cm. Okay, next, apa yang kita kena buat adalah kita gunakan formula yang diberi, iaitu theta is equal to L theta over L100 times 100 degree Celsius. Okay, so theta ni merujuk kepada temperature of the T. Okay, temperature yang kita nak tahu. L theta merujuk kepada berapa length dekat theta yang tu, dekat temperature yang kita nak cari tu. L100 ni adalah merujuk kepada length untuk apabila temperature dia 100 degree Celsius dan times dengan 100 degree Celsius. So kita masukkan dalam formula, L theta is 4 cm over L100 is 12 cm times 100 degree Celsius. Dan kita akan dapat jawapan dia is around 33.33 degree Celsius. So, sekarang kita tahu temperature of the T adalah 33.33 degree Celsius. Okay, so without knowing what is the scale reading on the thermometer, kita boleh figure out berapa temperature T ni.